mana-mana negara. Isu kewarganegaraan ini adalah sesuatu isu yang besar. Ia merupakan isu kedaulatan. Maka ia adalah merupakan sesuatu yang patut diambil kira oleh semua rakyat dalam Malaysia ini, bahawa isu kewarganegaraan ini bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kala saya hairan apabila rakyat Malaysia kata kita kena bagi mudahkan untuk mendapat kewarganegaraan ini. Apa yang kita mesti melayan orang luar yang nak jadi warga negara? Sepatutnya kita mesti menentukan segala apa yang kita lakukan ini mesti menjaga kedaulatan dan maruah sesiapa saja yang sudah menjadi rakyat Malaysia. Isu tentang lain yang dikatakan membantu supaya dapat membantu. Saya dengar rakan-rakan kata. Contohnya masalah yang ada di Sabah dan Sarawak. Isunya apa? Isunya mereka yang tidak mempunyai dokumen. Ini adalah sesuatu isu yang sudah lama. Dan saya semasa memegang jawatan Menteri Dalam Negeri, saya memikirkan kalau di Sabah lah yang menjadi isu besar, mengapa tidak kita mencari satu jalan untuk kita berikan kepada rakyat Sabah Sarawak ini yang tak ada dokumen ini, satu lagi IC yang telah pun ada dalam negara kita, iaitu MyKAS sebagai contoh. MyKAS ini adalah merupakan IC sementara. Tiap-tiap 5 tahun dia kena apply balik semula. Dan selepas 15-20 tahun kita rasa dia ni betul-betul layak lah. Kerana dia ikut taat seperti apa yang dia lakukan. Pada saya tak salah untuk dia eligible untuk dapatkan statusnya naik. Kalau daripada Green IC atau MyKAS tadi, kita boleh untuk dia naikkan taraf dia untuk menjadi PR atau permanent resident. Dan akhirnya selepas beberapa tahun, itu boleh difikirkan bersama, dia boleh eligible untuk menjadi warga negara. Saya ingat isu ini adalah kerana nak memastikan supaya semua rakyat mesti atau sesiapa saja yang tinggal dalam negara mesti ada dokumen, mesti ada identiti. Kerana soal security sebagai contohnya. Saya faham bahawa Malaysia ini sebuah negara yang porous. Sempadannya mudah untuk dicerobohi. Maka sebab itu apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang baik untuk masa depan negara. Dan tidak, pada saya tidak salahnya untuk kami di sebelah sini kalau perkara yang baik ini akan kita sokong untuk kepentingan masa depan. Yang mengherankan saya ni adalah seperti tadi ada seorang ahli parlimen Beruas jumpa saya. Ahli parlimen Beruas jumpa saya. Tok, tengok menteri ni mudah saja bagi warga negara. You dulu masa jadi menteri susah sangat. Apakah kerana memudahkan? Dan saya fahamkan betul lah, menteri dah bagi 35,000 untuk orang yang tidak jadi warga negara diberikan kewarganegaraan. Pada saya, siasatan telah pun dilakukan. InsyaAllah bila siasatan telah dilakukan, boleh lulus, kita lulus on merit. Saya percaya bahawa menteri beri kerana meritnya dia eligible. Alhamdulillah. Berikan tepukan kepada menteri KDN. Laluan sikit. Alamak, dia ada masa tambahan ya. Sikit je. Apa dia? Ya, saya difahamkan bahawa 35,000 telah diberi sepanjang menteri menjadi Menteri KDN. Saya ulang, selapanya lebih daripada 30,000. Jadi menampakkan mudah dan murahnya kerakyatan warga negara Malaysia. Apa pandangan Laru? Terima kasih. Tidak. Saya tidak beranggapan sebegitu rupa. Saya rasa yang berhormat menteri lakukan kerana merits ada. Mungkin siasatan telah pun dibuat bertahun-tahun. Tapi apa yang pasti, yang mesti kita lihat di sini adalah apabila seseorang itu telah diberikan, dan kita sokong ini oleh kerana ibu atau masalah bapa
ibu yang melahirkan anaknya di luar negara itu, dulu-dulu kita tak bagi. Sekarang saya sokong. Kenapa? Karena manifesto Perikatan Nasional mahu memberikan taraf anak-anak yang dilahirkan di luar sana itu sebagai warga negara. Cuma kena ada mekanismenya. Bahawa selepas umur 18 tahun, dia kena renounce. Bahawa dia tidak lagi menjadi warga negara bapanya di luar negara. Yang saya baca ni ada tempoh 4 tahun. Saya faham tempoh 4 tahun itu terlampau panjang. Yang kita risau ini adalah kerana anak-anak ni sampai umur 18 tahun dalam SPR secara automatik mereka boleh mengundi. Dan telah pun mengundi sampai umur 22 tahun baru nak renounce. Ataupun dia tidak mahu menjadi warga negara Malaysia. Dia nak ikut bapa dia. Kan kita rugi. Sila Gulo. Orang telah pun mengundi. Speaker, sabar sekejap. Sebab saya rasa ini, saya nak menyokong kerana akhir ini daripada PN yang akhir. Sebab itu saya merasakan apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang diberikan tanggungjawab kepada ibunya untuk memastikan bukan hanya hak dia untuk anak dia jadi warga negara, tetapi hak dia juga untuk menentukan sebagai rakyat Malaysia, sayangkan Malaysia supaya anaknya renounce secepat mungkin untuk terus menjadi warga negara. Itu mesti ada mekanisme yang boleh supaya tidak menyekat hak dia untuk mengundi dan dalam waktu yang sama tidak menjadikan sesuatu yang mungkin menyebabkan rakyat Malaysia marah kepada apa yang kita lakukan hari ini. Satu lagi yang saya dengar semalam, Air Hitam bangun kata, kita sokong ucap tahniah pada menteri kerana masalah kita hari ini adalah anak-anak PR ni. Mengapa tidak secara automatik kita bagikan PR? Pada pandangan saya, memang betul apa yang menteri buat, supaya ianya mesti mendaftar dan tidak diberikan secara automatik. Masalah hari ini yang timbulnya, anak itu nanti susah perbelanjaan untuk belajar sekolah, mahal kalau dibandingkan dengan rakyat Malaysia. Itu hal lain. Kalau kerajaan yang ada ini mahu melihat untuk membantu mereka ini, mudah ya. Turunkan kos perbelanjaan sekolah mereka. Tetapi bukan untuk memberikan kewarganegaraan, status warga negara sewenang-wenangnya. Itu tak patut diberikan. We do not want one day sesiapa saja yang menjadi permanent resident dalam negara kita ini dengan mudah-mudahnya untuk anak mereka dilahirkan automatik jadi warga negara dan tidak pun menghayati kerana dia lahir semata-mata kerana darah ataupun undang-undang yang telah pun kita berikan. Sebab itu saya ingin ucapkan tahniah kepada kerajaan hari ini melalui sahabat saya yang berhormat senator ini, bahawa kalau dokumen-dokumen yang mesti kita lahirkan dalam negara ini paling besar sekali adalah apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Kad burung-burung di Sabah, kad banci dan juga IM13 semalam dibangkitkan oleh Sempurna. Saya rasa ini boleh kita selesaikan dengan menubuhkan jawatan dan akhirnya apa yang perlu kita berikan adalah identiti yang boleh diterima bukan hanya kerajaan tetapi juga boleh digunakan pakai oleh segala agensi, bank, perniagaan yang boleh ada. Tetapi kalau kita nak naikkan tarafnya lagi, saya minta supaya Malaysia memperjuangkan dalam United Nations sesuatu yang boleh kita bawa perjuangan untuk menentukan the stateless citizen of the world ini diberikan taraf supaya mereka boleh pindah randah daripada satu tempat ke satu tempat dengan menggunakan pasport United Nations dan tidak semata-mata diberikan sesuatu bebanan kepada kerajaan Malaysia. Sebab kita ramai sangat. Kita ada daripada Rohingya, kita ada di Sabah, kita ada di Sarawak, di seluruh negara ni ramai sangat orang sebegitu rupa. Maka sebab itu
hari ini saya ucapkan tahniah dan syabas, dan kami bolehlah untuk menyokong tentang beberapa perkara yang telah pun dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen PN adalah untuk menunjukkan penambahbaikan harus ada, mekanismenya harus ditelitikan secara yang baik. InsyaAllah kami boleh menyokong. Terima kasih. Tuan. Terima kasih.